A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Tahniah Johar Joib ya, orang pertama menyapa Tawah. Selalunya Cikgu Jazni. Ni Johar Joib nombor 1, Hafizatul Suhaila nombor 2. Lepas tu Harul Hazri, ya, Sabridas, Lina Mukmin, Umaidi Aini, Nur Amalina, Saidi Lamid, ya. Siapa lagi? Muhammad Amir, Tolaha, Cik Nun Abu Bakar. Itu di antara orang yang mula-mula. Lepas tu Jalipah Kapah, Leni Nadira, Saidi Lamid, Puan Zainun dari Singapura, Rosita Mustafa, Mrs. Arman, Faizal, Radi, ya, Jehaz, apa nama, Nadia, Hafizatul tadi, Suhaila, Hairul Hazri lagi, Rafidah Mu'in, Ratna Laini, Mazna Baka, Wan Cik Zalina, ya, Rafidah Mu'in, Abdul Rahim Abdul Latif. Terima kasih Tuan Haji, ya, ni pun sahabat dari Singapura. Misha Stone. Ya, siapa ni? PenAllah tu apa ni, nak baca kelang kabut cepat sangat dia, ya. Yati Setia, Zuhaidi, Juda Liana, ya, Puan Zainun tadi, Zurina Maisa pun dah hadir, ya. Rosmaini Rose, Hanani, Doni Dahlan, Maimunah Cekna, Farida, ya. Siapa lagi? Jamilah Saleh, Sharifah Azizan. Ini semua orang-orang setia ni, ya, kawan-kawan ni. Muhammad Abzi, Zafir Zafrul, Mansur Aring, Azifida, Adibah Zamri, ya. Amir Rashidah. Sebelum tu siapa? Rohayu, Abdul Wahid, Mat Pian, Syahira Mat Dian, ya. Oh, tolong like dan share. 200 orang masuk kelas tapi baru 54 share. Kita 200 share, kita terus baru sambung kelas, ya. Hari ini topik yang sangat menarik. Hazli Hazraf, Yusuf Sisam, ya, tolong like dan share, 200 share, kita baru start kelas, ya. Macam biasalah, ya. Ina Zizal, ya. Izana Zizal, Wafa Nurul, Suhaila Supaat, Judalina, Siti Fairuz, Siti Hawa, Nok Syarifah Aziza, Mimidin, Nopisa Harun, ya. Patch Adam Story, Jaka Utara Sopan, Ain Mayuki, Madihi, Nur Mimi, Miskiah Muhammad, Faridah Derus, ya. Tu dia Suhaini. Cepat-cepat like dan share, Nur Bakar Nur, Peter Tan, ya. Terima kasih. Penama Azaudin, ya. Intan Sumaya pun ada, Gurindam Indra Loka, Azharuddin, Nur Aziz, Mat Iyi, Jamilah Saleh, Mun Maisma, Nur Baker, ya. Nuridah Nur, Sarah Ismail, Nurizan Sulaiman, ya. Daripada Singapura, Fazliana, Yuslina Muhammad Yusuf, Rashidah Syamsuddin, Izzati Syafiqah, ya. Fazliana Abdul Hamid, Abdul Hayy, Zarina Daud, Adibah Zamri, Muhammad Nur. 151. Tahniah. Cepat like dan share. Musliha, Izzati Safika, Gurindam apa? Musliha, Gurindam Indra Loka, Hanani, Put Yuli Baring Supit, ya. Hani Muhammad Nizam, ya. Madihi Dihi, ya. Hani Muhammad tadi, Baring Supit dah sebut. Abdul Hayy Muhammad Shah, ya. Jun S, dah 208. Okey. Zainab Hassan, Abdul Malik, Muhammad Faris, ya. Seperti yang tak baca ni, ya. Mas Lini Syarif, Rohana Siraj, Cikgu Fairuz, Tina Mustari, Abdul Haji dah sebut tadi, Syarim Samsuri, Muhammad Syukrilat. 236 dah share. Tanya 240. Wow. 249 dalam kelas, 242 sharing. Wow. Ya, tolong share sampai ramai, sebab ni hari ni hari Sabtu, hari cuti untuk ramai orang, tapi ramai juga yang bekerja. 22 Januari. Ya, tu abang nak start tadi pukul 7, tapi sebab technical problem
7 minit Tok Abah start tadi. Sebab pukul 4 dekat pukul 5 baru tidur balik sebab cucu beragam. Baguslah tu ujian untuk seorang atuk. No problem. Tapi itulah ya. Angah, terima kasih. Hanisa, Syahrim, Samsuri, ya, Suhaida Rashid, Nuraidi Isa. Yang lain Tok Abah tak terbaca, jangan marah ya. Sebab je lah Judas, Syahrim tadi, Mat Pian, Dani Manaf, Zaidah Ngah, ya, Hani Muhammad Shah, Cik Putih, Madam Sarah, ya, lepas tu Zainal Hassan dah sebut tadi, Amita Asrita, Anaria. Okey, jom kita mulakan program kita ni. Ebilar kita seperti biasalah, dengan kita sehadiahkan Ummul Kitab untuk keluarga kita yang masih hidup atau sudah tiada, apatah lagi mak ayah kita, untuk sahabat-sahabat, untuk jiran-jiran, untuk mereka yang sakit supaya sembuh, untuk mereka yang bermasalah agar selesai, untuk mereka yang berhalangan agar terhindar. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wow. 272 in class, tahniah. Dan topik kita malam tadi Tok Abah dapat pukul berapa? Pukul 2:30 pagi dapat ilham. 2 pagi lah dapat ilham apa nak bincang ya. Tok Abah itulah bagaimana ya orang cemerlang mencipta peluang. Orang cemerlang mencipta peluang. They create that blue ocean. Ya, orang cemerlang mencipta peluang. Apa maksudnya? Itu yang kita nak bincang hari ni. Ya, so Tok Abah kadang-kadang teringat satu kata hikmat yang Tok Abah kutip lebih kurang 20 tahun yang lalu. But it is so relevant ya. Malam tadi Tok Abah baca nota lama Tok Abah baca, Tok Abah jumpa. At times you may think everything is going wrong. Ada masanya kita nampak semua perkara yang kita lakukan kat pejabat kita, kat syarikat kita, kat kilang kita, kat jabatan kita, ya, semuanya bermasalah. Ya, at times you may think everything is going wrong. Tapi sebenarnya kita tak sedar that Allah is just setting everything right. Rupanya dalam semua silap, sana masalah, sini masalah, sana kacau, sini kacau, rupanya Allah sedang dalam usaha untuk membantu membetulkan semua situasi kita. Sebab Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, dimulakan dengan musibah. Allah bila nak bagi kebaikan kepada hamba-Nya, dimulakan dengan musibah. Hadis riwayat Bukhari. Itu mafhum lah ya, maksudnya, cara kasarnya. Jadi rupanya musibah, masalah-masalah yang kita terima ni macam semua problem. Ada je problem, rupanya Allah cuba nak betulkan, nak bagi kita yang terbaik. Itu satu perkara ya. Dan Tok Abah malam tadi juga jumpa the quotation yang Tok Abah gunakan 20 tahun yang lepas, ya, yang Tok Abah gunakan dalam prinsip hidup Tok Abah. Bukan 20, 30 tahun yang lepas. Be the reason someone smile today. Jadi sebab ada orang tersenyum ya hari ini. Jadi jadikan diri kita sebab ada orang tersenyum. Jadikan diri suami sebab isteri tersenyum, anak-anak tersenyum. Jadikan kita sebagai anak sebab supaya mak bapak kita tersenyum. Be the reason for someone to smile today. Kalau kita berjaya menyebabkan orang lain gembira, senyum, ceria, alangkah bahagianya. Cara terbaik untuk bahagia, buat orang lain bahagia. Cara terbaik untuk berjaya, bantu ramai orang untuk berjaya. Sebab bila kita bantu orang, Allah pastikan ramai orang bantu kita. Allah akan bantu hamba-Nya, sabda Nabi mafhumnya, Allah akan bantu hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. Dan satu lagi kata-kata hikmat yang Tok Abah kutip balik sejak 25 tahun yang lepas. Ya Allah, antiknya orang tua ya. Motivation is something that, motivasi ialah perkara yang mendorong anda untuk bertindak. Tetapi tabiat yang baik itu, disiplin, menyebabkan kita istiqamah. Ya. Motivasi menyebabkan awak bertindak. Motivation that push you to act. It is your habit and your discipline that make you maintain that behavior. Jadi kalau kita nak istiqamah, kena ada tabiat yang positif, kena ada disiplin. Itu sebabnya Tok Abah pesan. Jom kita lakukan sesuatu selama 40 hari untuk jadikan dia satu tabiat. Because
A new habit is formed in 40 days. Tabiat insya-Allah. Ni kajian Tok Abah ya. Dan ada nas yang menyokong. Ya, you Google ya, Google. Jangan dengar je cakap Tok Abah, Google. Ya, kenapa 40 hari kita kena lakukan untuk jadi tabiat? Apa hujahnya? Apa alasannya? Apa nasnya? Ada. Jadi barulah kita rasa kukuh, kuat dan rasa bersemangat untuk mengamalkannya dengan lebih yakin sebab ada hujah yang kita sendiri cari. Gitu. Dan satu lagi Tok Abah nak share sebelum kita nak cerita tentang tajuk kita pada pagi ini, iaitu orang yang cemerlang mencipta peluang. Orang yang cemerlang bukan mencari, bukan menanti, ya, tetapi dia mencipta peluang. Ya, don't wait for an opportunity. You create the opportunity to be excellent, to be successful. Orang cemerlang mencipta peluang. Itu tajuk kita pagi ni. Ya, to be kind is more important than to be right. To be kind is more important than, ya, menjadi orang yang baik itu lebih penting daripada menjadi orang yang betul. Ya, many times what people need is not a brilliant mind that speak, but a special heart that listen. Wow, Tok Abah suka tu. Ini 25 tahun yang lepas punya kata-kata mutiara yang Tok Abah kutip. Ya, acap kali, ya, apa yang orang lain perlukan bukannya manusia yang otaknya brilian dan yang mengeluarkan hujahnya, yang menyampaikan adanya. Bukannya otak yang bijak yang menyampaikan hujahnya, tapi ramai orang memerlukan hati yang murni yang ingin mendengar. Ya, a special heart that listens. It is not the brilliant mind that speak, but a special heart that listen. Bukannya otak yang cerdas yang bercakap, tetapi hati yang murni yang mendengar. Itu yang lebih kritikal dalam hidup ini. Wow. Faham ke faham? Of course faham. Pagi-pagi Sabtu guys, ya. Oh ya, program kita pagi ini dibawakan oleh seperti biasalah, ya, Tok Abah pun dah pagi tadi dalam tidur 2-3 jam aja, ya, tapi sebab kena premium cokolate, ya, premium cokolate ni, ya, premium dah kena 1/3 cawan. Berpeluh ni. Aircon atas kepala Tok Abah, tapi berpeluh. Ya, sebab bismillah. Minuman lezat yang berkhasiat, dah ramai dah sahabat yang mencuba pun. So Tok Abah tak payah cakap banyak-banyak. Memang sedap, memang lezat, dan dia membawa banyak perubahan positif pada diri Tok Abah. Lebih bersemangat, ya. Tahu kalau you tengok Tok Abah makan lunch atau dinner sikit sangat. Tapi yalah, orang tua macam Tok Abah sebab kurang bergerak sangat, jadi taklah kurus kering, tidak terus menurun berat badan, tapi memang Tok Abah makan sangat sedikit, ya. Mungkin sebab dah tua, yang keduanya sebab minum premium coklat ini yang memang membawa kita kenyang, ya, lama, 6 hingga 8 jam kenyang. Itu pengalaman Tok Abah, dan pengalaman anda pun ramai yang sama, ya. So semua ada kat link kat atas tu, ya, untuk order. Yang keduanya, Tok Abah punya program pagi ni kita dibawakan oleh webinar pada 28 hari bulan Januari. So pukul 10 malam, 8:30 malam sampai 10:30 malam, tip mengawal penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Sangat important, sangat penting, sangat menarik, ya, sebab semua mak ayah, ya, ada menghadapi cabaran bagaimana nak kawal penggunaan gadget. Jadi Tok Abah punya CEO, kita punya senior trainer dan personality TV, ya, SBO, ya, Saiful Bahari Osman akan memberikan webinar. Tok Abah dah tengok kontennya sangat bagus. 28 Januari, ya, bagaimana tips nak mengawal penggunaan gadget kepada anak-anak, dan ada apps yang boleh digunakan untuk mengawal, untuk pastikan, ya, pukul 10 malam no more phone call, no more WhatsApp. Dia boleh gunakan untuk belajar, untuk PDPR, untuk apa pun boleh. Tapi tak boleh nak kontak kawan, kita boleh control. Kalau dia tak buat homework, kita boleh check. Kalau dia buat homework berapa persen yang betul, boleh check. Sebenarnya ada apps. Jadi macam mana tu? So jom, ya, attend webinar tu. Dah ramai juga yang mendaftar. Beritahu orang lain, jom daftar. Dan yang satu lagi yang Tok Abah excited ialah ni ramai mak ayah, guru-guru, pusat tuition, ya, kaunselor-kaunselor hubungi Tok Abah. Tok Abah buatlah, ya, program persediaan yang magical untuk menghadapi peperiksaan. Terutamanya untuk mereka yang nak ambil SPM dan untuk mereka yang pelajar-pelajar yang nak ambil peperiksaan akhir tahun. Form 1, Form 2, tingkatan 2, 3, 4, 5, 6, ya, dan khususnya orang yang nak ambil exam sangat kritikal lah. Bagaimanakah persediaan, ya, menghadapi peperiksaan yang magical?
Ya, bagaimana nak pecutan terakhir, macam mana nak buat kita punya study room macam satu operation room supaya semangat kita memuncak dan kita lebih bersedia. Bukannya tak gemuruh tapi kurang gemuruh, lebih steady, tahu apa nak buat. Apa nak buat malam peperiksaan, apa nak buat pagi peperiksaan, apa nak buat dalam perjalanan ke dewan peperiksaan, apa nak buat di luar dewan, apa nak buat bila tengok soalan, dan apa nak buat bila kita black out, blank, tak boleh nak jawab sebab panik ke ataupun whatever, kita tiba-tiba blank. Apa nak buat? Ada caranya. Dan apa nak lakukan selepas exam, selepas habis, kita ada banyak lagi kertas ataupun soalan-soalan subjek yang akan dijawab. Apa nak buat? Dan of course Tok Abah akan sertakan juga doa-doa penerang hati, doa-doa penguat ingatan dan sebagainya. Very important. Tok Abah akan kendalikan pada 5 Februari itu pagi, pukul 10 pagi sampai 12 tengah hari. Sangat seronok. Bagi tahu anak-anak, kawan-kawan, cucu-cucu, anak saudara, bagi tahu kawan-kawan lah, ada anak awak nak ambil exam kan? Attend. So ramai yang bertanya, berpuluh-puluh yang bertanya, beratus yang mendaftar, dah mula ramai lah. Jom come to our webinar pada 5 Februari. Okay. So ni malam tadi punya dapatan pukul tu apa sambil duduk buat catatan. Tok Abah kan tak boleh tidur kalau tak dapat idea baru. I've been sharing with you guys, bukannya showing off, sharing. Tok Abah tak akan tidur kalau tak dapat idea baru, tip baru, perkara lama yang kita segarkan semula, bugarkan, membugar idea lama. Itu yang Tok Abah dapat tadi tu. At times you may think everything is going wrong. You don't realize that Allah is just setting everything right. Semua nampak tak betul. Ada je masalah, rupanya Allah nak betulkan satu-satu. Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, dimulakan dengan ujian atau musibah. Dan Allah tak akan ambil sesuatu daripada hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Of course kita sengsara, of course kita pening kepala, of course kita ada cabaran, tapi kena fall back to that keyakinan. Pasti ada harapan untuk yang berdoa, teruskan berdoa. Pasti ada jalan untuk yang berusaha, teruskan usaha dengan cara yang betul. Doa dan usaha yang terbaik, maka magic akan berlaku. Alright. So malam tadi Tok Abah diam-diam duduk, Tok Abah pun dapat balik idea tadi lah. Bagaimana orang cemerlang mencipta peluang. Sebenarnya kata pakar-pakar, kata ialah orang-orang bijak pandai, orang biasa-biasa ni dia cari peluang. You all semua kena cari peluang, kata cikgu kita, kata guru kita, kata mak ayah. Cari peluang lah untuk maju ke depan. Cari peluang. Itu orang biasa. Orang biasa cari peluang. Look for opportunities. Ni orang biasa. Dia habis je graduate, dia terus pergi ke internet cari peluang pekerjaan untuk dapat kerjaya. Dia cari peluang, cari kerja. Orang biasa-biasa cari kerja. Bagus tak bagus? Of course bagus. So sebab kita kena cari, kena usaha. Cuba tengok sabda Nabi, mafhumnya, cuba yakin seperti burung yang seperti burung, dia kata sabda Rasul, pagi-pagi dia keluar dengan keyakinan, dia keluar dengan perut kosong tapi petang balik dengan perut kenyang. Dia yakin apa? Yakin rezeki Allah yang berikan. Tapi kena usahalah. Itu sebenarnya burung pun keluar waktu pagi. Dan memang ada fadilat, ada hikmah kalau kita bangun awal. Ada hikmah, dan sebab di waktu pagi banyak berkat. Tadi tahniah dan syukur untuk mereka yang sempat buat sedekah subuh. Dan ingat, ya Allah, Tok Abah yang dah masuk duit dalam poket tetapi Tok Mak kena masukkan. Tok Abah dah niat dah tapi lupa nak buka sebab terlewat. Bukan salahkan cucu yang tidur pukul 4.50. Itu pun ada sebab lah. Tapi yalah, orang tua kan, itulah dia. So biasanya dalam 30 hari Tok Abah ingat 25 hari 5 hari Tok Mak kena masukkan sebab terlupa. Tapi dah ada niat. Contohnya tu Tok Abah niat terus ambil duit letak dalam poket. Tapi ada kawan kata letaklah tabung tu depan tempat semayang. Tak, Tok Abah letak atas fridge kat luar pintu bilik. Jadi semua orang yang perlukan dapat gunakan. Kalau ada orang yang perlukan, jadi boleh ambil situ, pembantu ke, orang tolong ke, pekerja ke, kita nak bagi tips dari situlah. Jadi senang. Kalau depan tempat kita sembahyang, jadi orang susah nak masuk bilik. Itu sebabnya Tok Abah tak bubuh depan
tempat kita solat. Ada yang suggest pada Tok Abah, senang je Tok Abah letak depan tempat solat. Jadi tak lupa, bukan masalah itu, masalah orang lain semudah nak gunakan, nak berikan, nak gua cari duit tu. Gitu. So it's a win-win lah situation. Okay, so orang biasa cari peluang, ya, orang biasa cari peluang, itu baguslah. Tapi orang yang pandai, dia atas sikit daripada orang biasa. Orang yang pandai, dia curi peluang. Orang biasa cari peluang. Orang yang pandai, yang hebat ni, dia curi peluang. Orang cemerlang lain, orang terbilang lain. Ni orang pandai. Orang pandai dia curi peluang. Ada peluangnya, dia curi peluang itu untuk maju ke depan. Dia tidak ambil hak orang, tak. Rezeki tak salah alamat. Mana ada orang, kau ambil, kau potong trip aku lah, kau ambil aku punya rezeki. Ada orang cakap tu. Mana cakap tu, cakap tak betul tu. Cakap maaf ya, macam cakap orang tak beriman. Kau ambil rezeki aku. Yang kau ni apa, kacau rezeki aku. Kau kacau rezeki aku. Aku dah jual pisang goreng kat sini, kau pula jual pisang goreng. Apa kau nak kacau rezeki aku? Rezeki tak salah alamat. Ya, Tok Abah biasa tengok kedai mas. Kalau orang Cina lah, ya, sini kedai mas, sebelahnya kedai mas, 3 kedai mas, 4 kedai mas, ya. Dia kena pakai security guard yang sama. Ini bukannya satu company, different company. Ya, different company. Memang different tauke. Tapi mereka tahu, orang Cina yang bukan Islam pun yakin, yang yakin bahawa rezeki tak salah alamat. Tapi orang Islam pula bergaduh-gaduh. Kau ni apalah, potong trip aku, ya, sempitkan, curi rezeki aku. Itu salah dia. So orang biasa cari peluang, orang yang pandai curi peluang. Contoh yang tak apa belajar daripada seorang ustaz, Muhammad Fadilah, apakah mencuri yang digalakkan dalam Islam? Tak apa ni orang yang berjiwa seni, mencuri hati cikgu, mencuri hati orang. Ustazah tu pun senyum. Mencuri hati tu tidak berdosa. Ustazah pun tersipu-sipu sebab dia pun bujang, ya. Mencuri hati, tapi bukan itu maksud dia. Cikgu, saya jawab cikgu. Apa dia yang mencuri yang digalakkan oleh Islam? Mencuri yang digalakkan, ada orang datang ke rumah jiran kita. Dia kata apa? Assalamualaikum. Kita curi jawab salam. Dia nak bagi salam pada rumah orang tu. Awak sebelah rumah ni tak ada kena-mena, tapi awak terdengar Waalaikumsalam. Itu mencuri. Mencuri peluang yang sangat digalakkan dalam Islam. Ya, mencuri jawab salam. Dia bukan bagi salam ke awak. Dia bagi kat salam rumah orang tu sebab dia datang ke rumah orang tu. Faham ke faham? Faham. Tapi jiran ni, kita sebagai jiran terdengar salam itu Waalaikumsalam. Mencuri jawab salam sangat digalakkan dalam Islam. Nampak tak? Orang pandai curi peluang untuk dapat pahala. So orang pandai curi peluang, ya, curi peluang. Contoh curi. Orang lain, budak-budak biasa, ya, ini kalau pelajar, ya, duduk masa biasa, dia masa menunggu bas, dia main-main lah, dengan gurau-gurau, tengok handphone, tengok gadget, bergurau-gurau, berbual. Tapi budak yang pandai, dia curi masa untuk study. Dia tengok tips, tengok peta minda, tengok dia punya notes, ya. Orang pandai curi peluang. Dia curi masa yang senggang sebentar, tunggu bas datang, tunggu bas, dia curi masa. Berbanding orang lain, dia cari peluang, cari masa, cari peluang. Biasa orang biasa cari peluang. Nantilah Kang lepas makan kan aku cari masa lah untuk buat homework. Tapi orang yang pandai sambil-sambil buat itu, sambil-sambil ini dia curi peluang untuk buat apa yang patut. Ada seorang budak jiran Tok Abah masa dulu-dulu lah, ya. Dia ni anak orang susah, adik-beradiknya 5 orang, mak bapaknya jual kat gerai. Orang susah lah jiran Tok Abah, ya. Dia anak sulung tingkatan 3. Dia jumpa Tok Abah, sedih. Macam mana tu saya ni nak ambil PMR. Masa tu ada PMR, ya. PMR. Tapi saya kena masak untuk adik-adik, kena tolong cuci sana, cuci sini. Saya susah nak belajar, ya. So apa tip untuk saya nak hadapi peperiksaan tingkatan 3 PMR ni? Tok Abah tahu dia ni memang jiran yang memang orang susah, tapi dia sangat baik, budak yang baik, anak sulung, ya. Mak bapaknya berjual kat gerai, jual makanan, ya. Orang yang agak susah lah, adik-adik 5 orang. So Tok Abah kata, kamu kan budak yang pandai, kamu curi masa, curi peluang. Ada masa-masa senggang bila awak tunggu nasi, menanak nasi ke, adik-adik sedang tidur ke, awak bacalah buku.
Ya, sikit-sikit curi masa, curi masa. Bila ada masa lapang ni, curi masa. Sebab walaupun awak tidak macam pelajar lain, orang lain ada 2-3 jam masa penuh masa, ya, masa lapang untuk study, you kena curi-curi masa untuk belajar sebab you kena jaga adik-adik. Tapi ingat, bila kamu menolong mak bapa dengan ikhlas dan pandai curi peluang untuk belajar, masa yang kamu curi itu untuk belajar jadi sangat berkat. Sebab kamu sebenarnya sibuk menolong ibu bapa. Allah bagi keberkatan. Pendekkan cerita. Pendekkan. Jadi buatlah. Dia kata dapatlah dalam 45 minit. Paling lama pun 1 jam dia belajar sehari. Orang lain 2-3 jam. Senang aja. Full time. Ya, duduk rehat. Dengan tidak ada gangguan. Tapi dia terpaksa tolong sana, kejar sini, masak, jaga adik, cuci sana, basuh baju gini. Ya. Tapi resultnya, dia dapat 1 je B. Yang lain semua A. Dia dapat 8 subjek tu salah tu apa? 7 A, 1 B. Dalam dia mencuri-curi masa untuk belajar, tapi dia dengan ikhlas membantu ibu bapanya. Budak yang pandai curi peluang. Budak yang biasa cari peluang. Nampak? Nampak. Nampak beza, ya? So, anda bagaimana anda? Anda mencari-cari ke mencuri? Mencuri peluang. Tak payahlah curi hati orang. Curi, curi, curi. Curi hatinya. Lagu lama. Tahun 60-an punya lagu. Ke 70-an. Orang tua, dia ingat lagu lama lah. Ya? Curi-curi nama lagu tu. Dah curi apa tak tahulah. Ya? So, orang biasa cari peluang. Orang yang pandai curi peluang. Orang yang peka, kata seorang sarjana, orang yang peka, orang yang alert, orang yang peka, orang yang cakna. Dia rebut peluang. Dia rebut dengan tidak mengambil hak orang. Tapi you must remember, rezeki tak salah alamat. Dia cari peluang, curi peluang, rebut peluang. Ada aja peluang dia ambil kesempatan. Ya, dia sentiasa peka. Ni orang yang tengok, ya, orang kontraktor ke apa, dia akan tengok, dia ada aja tendernya put, dia terus rebut peluang, ya. Dia orang peka, dia cakna. Dapat je orang ni, dia ni Tok Abah punya CEO ni, SBO ni, Saiful Bari Osman ni, ada orang yang sentiasa peka dan cuba nak rebut peluang. Kerana Tok Abah tak nampak. Tok Abah akan buat satu program yang akan dirasmikan oleh seorang VIP. Tok Abah cakap okey lah. Tok Abah akan duduk, lepas tu VIP tu akan minum pagi dengan Tok Abah. Dia pun senyum. Pasal apa senyum? SBO. Ini ada peluang ni. Peluang apa? Peluang lah, boleh bisik-bisik yang program yang kita boleh offer untuk dia, ya. Kita boleh offer bantuan kita pada dia, dan kemudian kita mintalah bantuan apa yang kita boleh dapat daripada mereka in term of program dan sebagainya. Nampak? Dia ni orang yang sangat peka. Dia suka merebut peluang. Tok Abah tak nampak. Tok Abah tak nampak, ya. Tok Abah kata, yalah, dalam program tu ada perasmi VIP. Lepas merasmikan, kita minum bersama, dan biasanya Tok Abah sama-sama minum dengan mereka. Biasalah kan. Tapi Tok Abah tak nampak lah. Tapi sebab ada ni, sebab kita ada manager, ada pengurus, ada orang yang mentadbir, dia nampak. Jadi orang yang peka rebut peluang. Ulang balik, orang biasa cari peluang. Nothing wrong with that. Nothing wrong. Tapi orang yang pandai curi peluang. Ada peluang dia ambil dia curi, ya, dengan tidak mengambil hak orang lain. Dia curi masa untuk belajar, dia curi masa untuk ziarah. Ada seorang kawan Tok Abah yang sangat luar biasa. Dia orang pandai. Ya, dia kalang kabut sibuk, tapi kalau kita kat hospital sakit, dia curi masa untuk ziarah kita. Minta maaf dia, ya, aku cuma ada 5 minit sebab aku ni kalang kabut gini, aku ada errand ni. Tak apa, terima kasih. Engkau lah kawan yang sempat juga dalam sibuk-sibuk kau sempat jenguk aku. Bila kita sakit kat hospital, siapa yang ziarah kita? Itu kawan istimewa. Itu bukan kawan biasa-biasa. Kawan biasa, sorry lah, aku ni tak sempat lah. Tak apa, kau doakan aja aku. Tapi orang yang luar biasa, yang pandai ni, dia akan curi masa untuk ziarah kita. Ya, ada seorang sahabat, anak Tok Abah, dia aksiden dan kakinya kena potong. Ini kisah berlaku lebih kurang 15 tahun ke 20 tahun yang lalu. Tok Abah memang kalang kabut, tapi budak ni teringin sangat. Ya, Syakir, kalau boleh aku nak jumpa bapa kau lah, nak dapat semangat. Ya, aku nak dapat semangat sikit, nak jumpa abah kamu. Nantilah abah aku sebenarnya
minggu ni padat, aku tengok dia punya jadual penuh sangat. Tapi besok dia pun flight nak ke Brunei. Memang betul lah tu. Tapi nantilah. So dia pun cerita, Syakir pun cerita kat Tok Abah, anak Tok Abah kan. So Tok Abah tengok, ya Allah, macam mana ni ya. Tok Abah tengok, oh kalau pergi awal sikit ke airport, mungkin boleh singgah ke hospital on the way to airport. Ya. So Tok Abah pun solat hajat lah ya. Solat hajat, solat istikharah. Macam mana nak memotivasikan seorang manusia yang kakinya baru kena potong. Senang cakap dah, bersabar. Jadi senang cakap tau. Tapi kalau awak yang merasakan, yang mengalami macam mana? Tok Abah pun dapatlah ya. Tok Abah pergi ke hospital ya. Tok Abah dia lebih kurang dalam 20 minit lah kot, 20 minit sebelum cabut ke airport. Kalau tidak kan terlewat ya. So sampai masa tu belum masa untuk melawat pesakit je tu. Dia katalah pukul 12 ya, 12.30 pukul 1 sampai pukul 2.30 waktu melawat kan. Tapi Tok Abah sampai pukul 12 kot. Belum dibuka. Tok Abah pun tunggu macam mana. Lepas tu ada seorang doktor yang anak murid Tok Abah ya. Adalah program-program apa. Dr. Fazilah, nak ke mana ni? Tok pun cerita ada seorang pesakit yang kena potong kaki. Saya kalau boleh nak jumpa dia sebentar, tapi sekarang belum masa ziarah. Ya, apa nasihat doktor? Tak apa, you come ini. Dia dan security kan takkan nak tahan doktor. Dia bawa Tok Abah pergi ke ward tu. Tok Abah pun dapat jumpa budak Tok Abah yang kita nak bagi motivasi. Tok Abah yang nak menangis. Tengok budak tu pakai kain batik ya. Sebelah kakinya tu memang kosong. Tak salah Tok Abah, kaki kanan nampak kosong. Kain, pakai kain kan. Dia melunjuk, ya Allah kesiannya Tok Abah, sebab kalau lain ni anak aku. Tok Abah tahan tangisan. Macam mana motivator nak memotivasikan orang yang kalau dia menangis dulu. Jadi Tok Abah pandang, Tok Abah zikir, dan Tok Abah cuba senyum dalam sedih. Tok Abah pelan-pelan beri dia, berkenalan dahulu, ta'aruf, tanya lepas tu. Memang berat ya. Kita hati banget, memang berat ujian kamu, tapi Allah sayang kamu. Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. Tok Abah bagi Tok Abah dah baca tips dan bagaimana nak merangsang orang yang baru kena potong kaki dan mengalami trauma. Tok Abah bagi nasihat dengan cara yang munasabah. Lepas tu Tok Abah bagi dia doa yang ni supaya awak dapat keyakinan diri sebab Allah takkan ambil sesuatu daripada hambanya dalam konteks ini awak diambil kaki awak, kecuali Allah gantikan dengan yang lebih baik. Tapi dengan syarat waktu awak tengah sengsara, rasa sedih bila kehilangan sebelah kaki, maka bacalah doa yang Nabi ajar. Tok Abah bagi doa tu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Doa biasa yang Tok Abah suruh kan. Lepas tu bacalah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah ini. Kerana aku telah hilang kaki ni, kau bagi aku pahala. Dan gantikan kecacatan aku yang tak ada kaki dengan sesuatu yang lebih baik. Kita akan rasa tenang dan Tuhan akan mabukkan doa. So habislah Tok Abah pun bagi lebih kurang dalam 20 minit. Tok Abah pun berlari keluar daripada hospital. Terima kasih kepada doktor tadi. Masa itulah Tok Abah menangis. Teringatkan budak yang hilang kakinya dia baru 3 hari. Baru 3 hari dipotong kaki. Alright. Tok Abah sangat hiba lah. Tok Abah lupa kisah tu. Lepas tu 2-3 minggu kemudian Tok Abah tanya anak, macam mana kawan awak ni? Tok Abah dah lupa nak tanya. Dia dah pergi ke kamper dah. Dia dengan bertongkat, dengan apa. Selepas sebulan kot dia happy sangat, ceria, very cheerful. Buat lawak macam tak ada apa-apa. So dia ucap terima kasih kat abang lah. Barulah anak Tok Abah pun bukan fokus pada benda macam ni So itulah dia. Tok Abah cuba kita kena peka lah. Sebab Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah, oh Allah, make me the reason for other people to change. Make me the reason for other people to be happy. Make me the reason for other people dapat hidayat. Wahai Allah, jadikan aku sebab orang lain dapat hidayat. Jadikan aku sebab orang lain berubah. Jadikan aku sebab orang lain selesai masalah. Jadikan aku sebab orang lain bahagia. Tok Abah punya doa tiap-tiap hari sejak umur 30 sampailah sekarang. Jadikan kita sebab. Sebab semua Allah punya kerja, tapi kita jadi asbab. Kita makan ubat pun asbab, usaha. Yang menyembuhkan penyakit Allah, tapi kita makan ubat ikhtiar. Jadikan aku sebab orang lain berubah. Kita tak boleh ubah orang. Jadikan aku sebab orang lain
ceria, berjaya, bermotivasi, ya, rasa lapang, ya, bersemangat. Itu yang doa Tok Abah. Maka mudah-mudahanlah, ya. So, orang biasa cari peluang, orang pandai curi peluang, orang peka rebut peluang. Orang yang peka dia rebut sebarang peluang yang ada, dia cari maksudnya yang ada untuk membantu, untuk bersedekah, untuk, ya, kita nampak kat iklan, ya, kat radio, kat TV, kat kat internet, oh ini orang nak buat masjid, kita pun rebut peluang tu untuk dapat pencen kubur. Ini ada orang pula projek nak buat perigi di Cambodia, pun kita pun kita tumpang sikit, ya, rebut peluang. Kita nampak kita tak ada niat pun masuk ke restoran, ya, tapi masa nak bayar ada nampak 2-3 tabung rumah anak yatim, tafiz dan sebagainya, kan. Kita nampak, oh, kita ada balance 3-4 ringgit. Okey, kita masukkan 1 ringgit untuk setiap tabung. Contoh kita rebut peluang untuk kita dah ada bagi rezeki oleh Allah, tadi dapat makan, balance 3-4 ringgit, ni ada 3 tabung, kita bagi duit kecil itu dalam tabung itu. Ingat, Allah takkan miskin orang yang bersedekah kecuali bertambah. Ya, okey. So, orang yang peka rebut peluang untuk buat khidmat, buat kebajikan, untuk membantu, untuk membangunkan diri, untuk belajar. Malahan Allahyarham Ustaz Harun ni pernah nasihatkan pada kami, pada Tok Abah dan pada pelajar-pelajar yang lain, Muhammad Fadilah, kalau kamu jumpa orang berilmu, orang alim di mana-mana, kat airport, kat restoran, kat tengah jalan, atas bas, dalam dewan, ya, jangan kamu berpisah dengan ulama itu sebelum rebut peluang atau untuk dapat satu nasihat. Tok Abah ingat tu, jumpa siapa-siapa pun, Tok Abah akan sebelum berpisah, tuan, ustaz, ya, cikgu, ni sebelum kita berpisah ni, saya nak minta satu nasihat. Nasihatkan saya, beri saya satu nasihat. Dan orang alim ni, orang yang pandai ni, dia biasanya akan dapat ilham dari Allah, apakah nasihat yang sesuai untuk kita. Dan bila perkara yang sama berlaku pada Tok Abah, ya, Tok Abah akan jumpa orang, Tok Abah, bagi nasihat kat saya hari ni, apa nasihat hari ni? Tok Abah pandang dia, kadang kita zikir dalam hati, kita istighfar, kita akan dapat ilham. Tapi kadang Tok Abah dah penat ke apa ke, tak dapat ilham, Tok Abah akan tanya, kamu anak nombor berapa? Saya anak nombor 2. Anak nombor 2 ni pelik sikit. Kamu muka mak, muka ayah. Saya muka mak. Jadi muka mak ni orang yang sensitif, macam perangai mak mungkin. Gini. Kamu lahir bulan genap ke bulan ganjil? Ini bukan beramal nasib ni. Ni ada sekarang tengah viral ni. Ada macam-macam tentang zodiak. Tok Abah tak percaya dengan zodiak. Tok Abah tak terlibat dengan zodiak, ya. Jangan pula libatkan Tok Abah. Dia sama belakang sana ni. Dia tanya tarikh lahir. Tak. Tok Abah tanya tarikh lahir sebab Tok Abah buat kajian sendiri. Ya, tak ada kena dengan zodiak ke apa ke. Tapi Tok Abah punya kajian menunjukkan ni Allah punya kuasa, ya. Orang yang lahir bulan ganjil suka ganjilkan diri. 99%, 95% betul. Tuhan punya kuasa lah, ya. Tapi orang yang bergenap ni, lahir bulan genap ni suka genapkan diri. Sebab Tok Abah punya kajian, waktu kita lahir, posisi the planetary system mempengaruhi perangai kita. Perangai, nasib kita tak nak masuk campur. Itu ada the Luhil Mahfuz. Cuma Allah yang tahu. So Tok Abah takkan tahu tentang ramal-ramal ni, tak tahu. Cuma kita nak tahu personality seseorang untuk dapat memberi nasihat dengan tepat. Khatibun nasa ala qadri ukulihim. Jadi Tok Abah tahu dia anak nombor berapa, dia muka siapa, namanya, dan dia lahir bulan berapa. Oh, kamu ni lebih selesa bersinidan, ya. Betul lah Tok Abah, saya suka bersinidan. Dah tahu perangai dia, maka Tok Abah pun bagi nasihat sesuai dengan situasinya. Kamu kena berdoa agar sentiasa mudah campur orang. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Tok Abah pun orang yang lahir bulan ganjil, bulan 7, suka sendirian. Tok Abah doa untuk mudah campur orang, mudah dapat ilmu, mudah memberi khidmat. Ya. Jadi kena belajar untuk campur orang, ya. Kalau gini, so jangan lupa tiap-tiap malam solat taubat. Jangan lupa maafkan semua orang sebelum tidur. Sebab memaafkan semua orang sebelum tidur adalah salah satu sifat penghuni syurga. Dan sentiasa menghantar gelombang. Tok Abah bagilah sesuai dengan perangai dia, sifat dia. Biasanya kita dapat ilham tanpa tanya. Tapi kalau tak ada ilham, kita tanya dia punya background untuk
memberi nasihat sesuai dengan situasinya. Ya, orang yang PK rebut peluang untuk membantu. Kita orang yang PK rebut peluang. Nampak je orang alim minta nasihat. Tapi janganlah dia kelang kabut nak naik kapal terbang, dah terlewat. Oh, saya lewat ni. Saya tak bagi saya nasihat. Dia dah kalang kabut berlagi. Announcement, final announcement, dah sebut namanya pun. Awak sibuk nak tanya dia. Itu melampau lah. Come on guys. Be sensitive and be sensible. Tok Abah pernah berlaku ya. Kalang kabut ni, ya, dah final call tu. Nama dah disebut tapi dia nak tahan, nak bergambar. Astaghfirullahalazim, nak bergambar. Dia nak bergambar ramai grup tau. Tok Abah, okey cepat. Nombor saya dah pegang. Dia nak ambil, dia ada 10 orang, dia nak ambil seorang-seorang. Tok Abah kata tak boleh. Grup, Allah, grup tak best, saya nak seorang-seorang. Ini betul. Nama saya dah dipanggil tu. You dengarkan nama saya tadi kat airport, nama dah dipanggil, dia nak ambil gambar seorang-seorang. Munasabah, dia 10 orang. Jadi ini bukannya merebut peluang. Ini menghalang peluang orang untuk naik kapal terbang. Jadi sensitif lah sikit ya. Sensible dan peka lah. Ulang balik. Orang biasa cari peluang. Itu biasa. Orang pandai curi peluang. Curi masa, curi opportunity untuk buat pahala, untuk tolong, untuk ya. Orang pandai ya, pencuri peluang, orang peka rebut peluang ya. Dia peka ya, dengan semua persekitaran dia rebut peluang. Dia akan berjaya insya-Allah. Dan orang yang hebat. Ini dia topik kita hari ni. Orang hebat cipta peluang. Dia cipta peluang. So, Tok Abah tengok tiap-tiap tahun apa program nak buat ni. Nampak gaya yang popular ialah Tok Abah punya program yang popular tiap tahun ialah komunikasi yang berkesan, stress management, lepas tu menjadi pemimpin yang terbilang, menjadi pekerja yang bermotivasi dan seronok bekerja, meningkatkan productivity, integrity, program untuk setiausaha. Ni program biasa, tapi memang popular lah. Jadi Tok Abah kata, tahun 2022 ni apa program baru yang unik untuk buat Blue Ocean. Jadi orang akan berebut-rebut. So Tok Abah pun dapatlah 2-3 program yang kita dah bincangkan, ya, program-program baru yang mudah-mudahan akan memberi manfaat. Kita buat program baru yang orang lain tak buat. Program baru yang orang lain tak buat. Ya, yang jarang buatlah ya. Termasuk itulah ya. Bagaimana tips untuk bangkit semula daripada pandemik dan menghadapi endemik dan sebagainya kita buat. Itu pun program barulah. Orang lain pun ada buat tapi kita buat dengan cara yang unsur magical, Tok Abah bubuh medical. Bagaimana menghadapi pandemik ya, dan bangkit semula secara magical di samping praktikal. Dan memang banyak perkara-perkara magic yang kita masukkan. Dan orang yang ambil program kita memang magic, memang magical. Semua setuju, bukannya gimmick, bukan sekadar kata-kata ya. Ya. So orang yang hebat cipta peluang. So kita cipta peluang. Orang yang yalah, saya Tok Abah tengok Sony ya, dia cipta, dia buat benda-benda yang dunia karaoke. Mana pernah orang dengar perkataan karaoke dulu? Jadi mereka lah yang pencipta alat untuk berkaraoke. Satu dunia jadi gila. Nampak? Ya. Sama juga siapa yang cipta TikTok. TikTok, dicipta TikTok. Siapa pernah dengar TikTok pun dulu? Tiba-tiba TikTok punya popular. Sekarang ni among the most important social media punya tool ialah TikTok. Nampak? WhatsApp dah biasa, email dah jaga orang buat ya. Facebook, Tok Abah orang tua kan, Facebook dah berkurangan. Sekarang TikTok, IG, Instagram ya, dan sebagainya. Dulu sibuk dengan Facebook, saya sekarang Telegramnya ya. Telegram lebih besar daripada WhatsApp kalau dan sebagainya. Contoh. Itu apa tu? Contoh Blue Ocean. Orang yang hebat dia cipta benda baru supaya orang tak nampak kebetulan tiba-tiba betul lah, perlulah benda ni. Itu yang Tok Abah senang berbincang dengan masyarakat yang kilang untuk buat satu produk baru untuk mengatasi masalah. Tak payah cerita dulu. Kalau ada rezeki dalam masa 2-3 minggu lagi akan keluar produk baru Tok Abah tu ya. Kita nak, sebab benda ni belum ada dalam pasaran. So Tok Abah rasa penting. Jadi kalau benda tu betul-betul Tok Abah akan test pada diri Tok Abah dulu ya. Bila ada kesan yang positif, maka kita akan sebarkan pada orang lain.
Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan akan beri manfaat. Sebab wahai Tuhan, jadikan aku sebab orang lain dapat kebahagiaan, berjaya, sehat, gembira, selesai masalah, ya. Let us be the reason for the people to change positively. Ya. Okay. So ingat ya, program kita pagi ni, Tok Abah lupa ya, program kita pagi ni juga dibawakan oleh Tabung Korban ya. Tok Abah tadi nampak senai tapi lupa Tabung Korban ya. Tok Abah dia punya duta ada Tabung Korban ya. Kita menabung untuk melakukan ibadah korban di negara kita. Semalam kedua hari lepas pun Tok Abah bermesyuarat dengan Tabung Korban. So dia punya sistem penabungan diluluskan oleh Bank Negara untuk berkorban untuk akikah. Ya, berkorban dan berakikah di Malaysia lebih afdal. Dan kita pun cari peluang, cari inovasi untuk mempertingkatkan ya. Jom kita menabung ya, secara bulanan, secara online ya. Lepas tu kita cukup jumlahnya, kita pun membuat ibadah korban dan akikah ya, dengan cara yang sangat mudah, people friendly, dan daging korban juga diagihkan oleh rangkaian Hypermarket Maidin, membantu dahsyat ya. Jadi jom ya, kita sama-sama menabung di Tabung Korban. Ada link kat atas tu, sama-sama ya. Itu satu perkara yang kita dari masa ke masa ingatkan. Tok Abah pun tahun lepas berkorban melalui Tabung Korban. Tahun ni musim akan datang ni, insya-Allah kalau ada rezeki, Tok Abah juga lakukan ibadah korban. Tok Abah dengan Tok Mak dua share untuk berkorban ya di Malaysia dan melalui Tabung Korban, insya-Allah ya. Okey. So, itu sebenarnya nombor 4 ya, orang biasa cari peluang, orang pandai curi peluang, orang peka rebut peluang, orang hebat cipta peluang ya. Dan nombor 5 last, habis tu kita sambung ya. Nombor 5, orang rajin kutip peluang. Orang rajin kutip peluang. Orang rajin kutip peluang. Dia kutip semua peluang yang dia kutip. Ya, orang dia rajin. Dia rajin ya. Orang rajin ni insya-Allah lah ya. Pasti ada harapan untuk orang yang berdoa. Pasti ada jalan untuk orang yang rajin dan berusaha. Jadi kalau kita rajin, ada je jalan untuk selesaikan masalah. So orang rajin dia kutip sebarang peluang yang ada ya, untuk maju ke depan, untuk berjaya, untuk terkedepan berbanding orang lain. Ya. So jom kita jadi orang yang rajin kutip peluang. Jom jadi orang yang hebat cipta peluang. Kita cipta peluang. Ramai orang menganggur sebab mencari kerja. Ramai orang mencari kerja, tapi ramai juga orang yang hebat ya. Orang hebat, dia tak mencari kerja, dia buat kerja. Dia berniaga. Kalau awak berniaga boleh menganggur tak? Tak. Awak berniaga. Berniaga online ke, berniaga offline ke, berniaga macam-macam ke, cari jalan untuk berniaga. Awak tak payah tunggu awak jadi tauke, awak termajikan. Macam mana awak boleh menganggur? Orang menganggur sebab mencari kerja. Nak makan gaji, awak boleh menganggur. Jangan marah ya. Tapi kalau awak jalankan kerja sendiri, ya, online, offline, di rumah, di mana-mana ya, macam-macam sekarang kreativiti, awak akan mencipta peluang. Orang yang hebat mencipta peluang. Dia tak payah tunggu peluang. Okeylah, awak memang niat nak makan gaji, nak jadi tentera, nak jadi doktor, nak jadi whatever, nak jadi influencer apa? Pempengaruh. Influencer. Pempengaruh. Ya. So kita orang hebat, kita cipta peluang. So apa pesan pada semua pelajar, semua graduate yang nak bergraduasi, ya, pelajar nak bergraduasi, jangan tunggu peluang untuk bekerja. Cipta peluang untuk bekerja. Bekerja dulu. Bekerja sendiri. Ini contoh-contoh cara bekerja ya. Dengan online-nya, offline-nya gini ya. Kalau belajar main saham pun yang syariah compliant pun banyak peluang. Belajar dengan sungguh-sungguh. Contohnya boleh menganggur ke? Pemain saham dengan sedikit modal, dengan banyak ilmu. Contoh ya. Jadi cari yang syariah compliant ya, counter-counter yang syariah compliant. Banyak beratus-ratus counter yang Islamic. Okey. So, Tok nak wrap up. Orang biasa cari peluang, orang pandai curi peluang, orang yang peka rebut peluang, orang yang hebat cipta peluang untuk Blue Ocean, orang yang rajin kutip semua peluang yang ada. Ya, besok kita sambung lagi. Orang yang leka, orang yang lambat, orang yang bebal, orang yang malas, orang yang ketinggalan.
macam mana sifat mereka. Kalau panjang umur ya. So terima kasih banyak-banyak pada semua. Happy birthday untuk mereka yang buat hari raya, happy anniversary. Selamat pengantin baru untuk mereka yang nikah semalam hari ni atau esok. Tok Abah akan pergi ke wedding adik PU Hafiz hari ni. Kalau tak ada aral melintang, ya, dia Tok Abah ambil yang pukul 10.30 sampai pukul 12 punya batch, ya, di Shah Alam Convention Center. 3 orang adik lelaki PU Hafiz akan di majlis walimah. Tok Abah dan Tok Mak akan datang insya-Allah kalau tak ada aral melintang, ya. So selamat pengantin baru, selamat menimbang cahaya mata, menimbang cucu, selamat jalankan tugas untuk mereka yang bekerja, selamat bercuti, berbonding, berbreakfast dengan ahli keluarga, selamat bermain dengan cucu-cucu untuk atuk nenek. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.